Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Adapun selepas pada itu maka telah berkatalah Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan kita semua insya-Allah akan mendapat manfaat daripada ilmunya di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi mereka yang ada kitab ini, silalah buka di halaman muka surat 70 dalam kurungan dan cerita daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di tengah-tengah tu tasliah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Baris yang ke-16 daripada bawah naik ke atas dalam kurungan dan citra. Citra ini maknanya cerita. Ada satu cerita, ada satu riwayat, ada satu kisah yang menceritakan bahawa daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ia Abu Hurairah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bagi Allah Taala 100 rahmat menurun ia Allah daripadanya, daripada rahmat yang satu atas segala manusia dan jin dan segala binatang dan segala yang melata pada bumi di dalam rahmat yang satu. Tetapi sekian, kita masih lagi membicara tentang ahwal qiyamah, yakni bagaimana berlakunya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala nak bayangkan, nak mengejutkan kita daripada kealpaan, daripada lara, daripada kita ini terpengaruh dengan dunia ini. Allah Taala berfirman, wahai manusia, takutlah kamu kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu amatlah besar. Sehingga kan Allah Ta'ala menceritakan bahawasanya orang-orang, wanita-wanita yang mengandung, kerana takut sangat berlaku hari kiamat ini, gugur kandungannya. Wanita-wanita yang memeluk, yang menyayangi, yang menyusu anaknya, campak anaknya keluar. Dan beginilah seterusnya. Bagaimana dahsyatnya bila mana berlakunya kiamat. Tetapi sekian, hari itulah hari yang kita, kalau kita dipanjangkan umur, kita akan melihat kedahsyatan berlakunya hari kiamat. Maka Allah Ta'ala menyebut, takutlah kamu wahai manusia sekalian kepada Tuhanmu, yakni Allah, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah besar. Kemudian pada malam ini insya-Allah kita akan sambung lagi pembelajaran kita dalam ilmu hadis ini. Diriwayatkan satu cerita pada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 100 rahmat. 100 rahmat. Rahmat, apa maksud rahmat? Rahmat ni makna kasih sayang Allah. Dan Allah Taala turunkan di atas muka bumi ini satu rahmat saja. 100 rahmat Allah Ta'ala jatuhkan di atas muka bumi ini, satu rahmat. Dengan satu rahmat itulah manusia boleh berkasih-kasihan, cinta mencintai antara satu sama lain. Binatang-binatang yang tak pernah bela anak, tak belajar bela anak, dan akal pun tak ada binatang tetap sekian, dia boleh bagi susu pada anak dia. Kalau moyek yang lompat-lompat tu, dia letak anak dia di atas belakang dia, dia lompat situ, lompat sini. Masya Allah. Burung tu sekian tak pernah belajar pun macam mana nak suap anak dia. Dia pergi terbang cari ulat, cari buah-buahan suap kepada anaknya. Ini semua adalah kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita cerita tentang sekalian bagaimana rahmat Allah Ta'ala ini punya hebatnya, sehingga kan diriwayatkan ulat-ulat yang berada dalam batu pun boleh makan. Ulat-ulat yang cacing-cacing berada di dalam tanah pun boleh makan. Rahmat Allah Ta'ala, kasih yang belah Allah Ta'ala kepada makhluknya. Cacing dengan kita ni sama je. Sama macam mana? Sama nak sebuah tarah kita, dia tu makhluk, kita pun makhluk Allah. Bahkan katanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, wahai burung, engkau lebih baik daripada aku. Sebab apa? Sebab burung ini tidak akan dihisap, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia bila mana mati diposakkan satu persatu. Allahu Akbar. Malam hari Isnin, malam Selasa buat benda. Tak benda tidurnya, pelapai, kenapa tawar kepada malaikat datang sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai rahmat begitu besar, sehingga kan segala makhluk Allah Ta'ala sanggup memberi rezeki kepadanya. Disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebut dalam Al-Quran Karim, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang yang merangkak di atas muka bumi melainkan terhadap Allah lah, tangguh Allah lah yang merezeki kepadanya. Berkatanya ulama tasawuf, kalau sekiranya binatang Allah Ta'ala sanggup beri makan kepada mereka, apapun pula kamu yang beriman kepada Allah, kamu sembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya Allah Ta'ala akan memberi rezeki kepada kamu. Inilah sekian, kalau kita perhatikan bagaimana rahmat Allah Ta'ala terlalu besar, ya. Jangan kita rasakan kita ni Allah Ta'ala tak sayang kita, Allah tak cinta aku dah 40 tahun dah miskin lagi. Jangan, tetap sekian. Asalkan kita ada iman, kita orang Islam, dah cukup satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala tak kurniakan kepada orang kaya, yang Allah tak kurniakan orang bijak-bijak, orang hebat-hebat, peguam-peguam, lecturer, iaitulah hidayah Islam dan iman kepada kita. Sebab ramai orang yang bijak-bijak di atas sekian menjadi peguamnya, lawyernya, pensyarahnya, doktornya, tetapi Allah Ta'ala tak beri hidayah kepada mereka. Tetapi sekian, inilah rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan cerita tentang Abu Hurairah ini sekian, sebenarnya ada kaitan apa yang kita bincang pada minggu-minggu lepas, iaitulah ketika mana berlakunya kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada Nabi Adam AS, wahai Adam, bangkitlah kamu, pergilah kamu ke neraka bersama anak cucu kamu. Yakni anak cucu Adam pergi ke neraka. Katanya Nabi Adam AS, berapa orang daripada 1000? Katanya 1000 orang tersebut, 999 orang semuanya masuk neraka kecuali seorang saja. Maka tetap sekian, sahabat-sahabat Nabi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal ini, maka sedih semua kaum tersebut ataupun sahabat Nabi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan umat aku ini satu daripada 1/3. Maka sedih lagi sahabat Nabi. Rasulullah SAW bersabda, mudah-mudahan umat aku ini daripada 2/3. Tetapi sekian, kita beruntung jadi umat Nabi Muhammad. Kita orang paling beruntung, umat yang paling beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sebab tuan-tuan sekalian, di hari akhirat kelak tiada siapa yang berani nak berjumpa Allah Ta'ala. Tiada siapa yang berani untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada siapa yang berani di antara nabi-nabi, nabi yang kita katakan nabi yang hampir Allah Subhanahu wa ta'ala ini, ulul azm, tak berani nak bersuara pada masa itu. Hanya Rasulullah SAW rukuk dan sujud, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaatkan kepada umat-umatnya.
Sebab itulah saya katakan bahawa kita jadi umat Nabi Muhammad ini di antara orang yang paling beruntung sekali. Alhamdulillah. Baik. Kemudian sekian, oleh kerana itulah maka ramai di antara manusia masuk neraka. Dan umat Nabi Muhammad, insya-Allah kita masuk 2 daripada per 3. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian. Dan janganlah kita ingat pula, aku seorang aku masuk 23 tu. Apa amalan kita yang pernah kita buat tuan-tuan sekalian? Apa yang kita perjuangkan untuk agama Islam? Apa yang kita berjuang untuk meninggikan kalamullah, untuk meninggikan kalimatullah yang ulia ini? Sebagai contoh, hari ini tuan-tuan, pondan-pondan memperjuangkan boleh memakai pakaian orang wanita. Pakaian wanita boleh dipakai oleh perempuan-perempuan. Adakah kita yang kita rasakan kita ni 2/3 nak masuk Islam, nak masuk syurga tersebut, orang menyuarakan saya menentang, saya tak sokong kerana ini adalah benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang lagu mana kita nak masuk dalam syurga. Masa atas dunia dahulu Allah Taala cakap pada kita, kamu atas dunia dahulu orang hentam agamaku, tak bangkit pun kamu. Tak ada nak suarakan benda ni, tak setuju, tak sokong dan sebagainya. Pakai senyap. Senyap ni tanya setuju. Macam anak perempuan lah. Orang nak tengok engkau ni, kau setuju ke tidak? Namanya Jamil. Maksudnya, setuju lah tu. Sebab apa? Sebab senyap. Senyap tandanya setuju. Tuan-tuan sekalian, kita tidak ada perjuangan untuk kita meninggikan kalimah Allah. Wal kalimatullahi al-ulia. Kalimah Allah itu ataupun agama Allah Subhanahu Wa Taala inilah yang paling mulia. Tidak ada satu agama, tidak ada satu pandangan, walaupun orang cerdik pada sekali mana tu sekian, tidak boleh nak dibandingkan kalimah Allah ataupun hukum Allah Ta'ala yang paling tinggi sekali. Kemudian tu sekian disebut di sini bahawasanya tidak ada binatang yang melata di atas muka bumi kecuali dengan satu rahmat daripada Allah. Allah Ta'ala ni tuan sekalian bukan manusia sahaja, binatang. Saya tengok dalam Facebook tuan sekalian, seekor kuda bila mana buat pertandingan pelawan yang berlari ni, maka kuda yang diharap tersebut kalah. Bila mana kalah dia kurung tuan sekalian, kurung dalam kandang. Sebab engkau kalah, habis aku dah berjuta dah, maka kurung dia. Allahu Akbar. Inilah perangai orang kafir, tidak ada rahmat kepada binatang. Jadi macam mana tuan sekalian? Dia kurung tersebut, siapa bagi makan? Allah Ta'ala ilhamkan kuda yang berada sebelah tu, dia ambil rupuk ni, dia bagi makan kawan dia. Mana ada satu benda yang boleh hajar seperti ni? Kuda yang tak pernah diajar sedemikian rupa. Tapi Allah Ta'ala sebut, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang merangkak di atas muka bumi kecuali Allah Ta'ala. Terhadap Allah lah, tanggung Allah lah yang bagi rezeki kepadanya. Jadi Allah Ta'ala ilhamkan kuda sebelah tadi, jiran dia, dia ambil rumput, dia bagi makan, dia rumput makan begitu. Saya kata subhanallah, inilah janji Allah. Betul kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutnya bagaimana rahmat Allah Ta'ala ini, itulah berkasih-kasih mereka itu, dan dengan dialah kasihan belas mereka itu, dan menaruh dengan satu rahmat itulah berkasih-kasihan. Ibu kasih pada anak, anak kasih pada ibu. Sebab itulah kalau ibu yang mengandung kemudian buang anaknya, campak anaknya, orang ni bukan manusia. Orang ni lebih teruk daripada binatang. Binatang ini harimau, sebabkan bikin harimau. Harimau selatan pula tuan-tuan sekalian. Walaupun kalah, gajah menang tuan-tuan sekalian. Takdir pada Allah Ta'ala. Terimalah takdir Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, dia masih lagi mengasihani kepada anaknya. Walaupun taringnya, walaupun kukunya, walaupun bekennya, garangnya,
tapi dia masih menyayangi anaknya. Kalau manusia, wanita ini mengandung, tapi tak kasihani anak dia, capak anak dia. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, dia lebih teruk daripada binatang-binatang. Jadi dengan satu rahmat tersebut, Allah Ta'ala mengasihani. Dengan dialah berkasih-kasihan antara manusia, anak dengan ibu, suami, isteri dan sebagainya, disebabkan satu rahmat tersebut. Dan menaruh Allah Ta'ala akan 99 rahmat bagi dirinya, diri Allah yang memberi rahmat, ia Allah dengan dia akan segala hambanya pada hari kiamat. Masya Allah. Bayangkan sekian ahli syurga tersebut, Allah Ta'ala beri satu rahmat ni putus sekalian, orang dah kaya raya dah, orang dah mewah dah, makan, minum semua sekali Allah Ta'ala tanggung. Ibarat tuan-tuan sekalian, kita ni di atas bumi Allah Ta'ala ni, dunia ini sebenarnya kita duduk rumah Allah, tempat yang Allah Ta'ala sediakan. Ada beras, ada buah-buahan, ada kenderaan, ada segala-galanya. Kita tumpang rumah Allah, kita tumpang bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian tak ibadat kepada Allah, menasabahlah Allah Ta'ala campak kamu dalam neraka pun. Jadi tuan-tuan sekian, dengan satu rahmat ini kita boleh hidup mewah atas dunia ni. Bayangkan bagaimana 99 rahmat lagi yang Allah Ta'ala simpan kepada hambanya yang beriman di dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah keindahan Nabi bayangkan bagaimana hebatnya surga ni. Ma la ainun ra'at wala uzun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Indahnya surga, hebatnya surga, cantiknya surga, barang yang tak pernah dilihat oleh mata, barang yang tak pernah pun didengar oleh telinga, dan barang yang tak pernah terlintas di dalam hati kita. Bulan 6 tahun ini tuan sekian, saya pergi ziarah di Turki. Saya pergi Turki sekian, Masya Allah, saya rasakan satu bumi yang cukup indah. Pada saya pergi bulan 6 tu kebetulannya musim bunga, cantik tuan sekian. Kita tak pernah tengok semakin cantik. Saya pernah duduk di Jordan, di Syria dan negara mana, ya. Saya rasakan tak secantik itu, hebat semua, cantik kita katakan, ya Allah. Kalau pokok anggur saja, memang cantiklah negara dia. Itu kita katakan negara Turki. Orang kata pula Kashmir, cantik Kashmirnya. Orang pun cantik, bumi pun cantik. Tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, tak boleh nak bayangkan lagi, tak boleh nak samakan dengan syurga yang Allah Ta'ala cadangkan untuk kita. Inilah satu benda nikmat yang paling besar. Saya nak sebut tuan-tuan sekalian, mana ada atas dunia ni air susu, sungai susu ada? Tak ada. Sungai daripada madu ada? Tak ada tuan-tuan sekalian. Telaga Al-Kausar ni gayung dia, gayung saja seperti mana bintang-bintang di langit. Masya Allah. Minum satu kali saja air Kausar tidak akan dahaga selama-lamanya. Kita minumlah air apa? Air Pepsi ke, air Sarsi ke, air Coca-Cola ke, ya. Tuan-tuan sekian, lepas tu dahaga balik. Nak bagi tahu bagaimana hebat rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala beri kepada hambanya yang beriman, yang bertakwa di hari akhir kelak. Ini sekian benda yang tak boleh dibayangkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan syurga yang disediakan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sebut dengan kalimah u'iddat. U'iddat ni telah disediakan. Apabila sebut telah disediakan, telah ada ya. Syurga tu dah ada tu sekian. Cuma tunggu kita mati je. Nak mati tersebut mesti kamu perjuangkan agama Allah, meninggikan kamu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu diciptakan untuk Allah, bukan kamu ciptakan untuk dunia. Kalau kamu cinta untuk dunia, maka kamu akan kekal atas dunia. Tapi kalau kamu cinta untuk Allah,
kamu akan dimatikan dan kamu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang saya nak kaitkan bahawasanya rahmat Allah Taala yang Allah Taala akan berikan kepada manusia iaitu di akhirat kelak dengan 99 rahmat. Dengan satu rahmat pun tuan-tuan sekalian, masya-Allah, bermacam-macam manusia mewah tuan-tuan sekalian. Anda. Baik. Kemudian disebut lagi, kemudian menyuruh Allah Taala akan Israfil alaihi salam. Meniup ia Israfil akan sebagai tiup bagi mengejutkan bagi sekalian makhluk. Habis cerita di situ, kemudian disebut Allah Ta'ala suruh Israfil. Kita sebut Israfil ini tugas apa? Tugas satu je Israfil. Ketika mana Allah Ta'ala ciptakan Israfil yang begitu gagah, yang begitu hebat sekali, yang besarnya, tapi yang besar begitu, yang gagah begitu, tak pernah pun derhaka kepada Allah. Kita ni kecil kita, ada benda, tapi semayang punya malas, belajar punya malas, saudara sekalian. Ni malaikat Israfil yang begitu gagahnya, kekuatan yang luar biasa, dia hanya satu tugas dia, iaitulah tiup sangkakala pertama, kedua dan ketiga. Itu saja tuan-tuan sekalian. Jadi kita sebut sebenarnya ini Israfil tersebut telah meletakkan ujung sangkakala itu di mulutnya dan teropong dia di atas ribanya dan dihadapkan kepada dunia ini. Jadi bila mana keadaan demikian tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala suruh malaikat Israfil tiupkan sekekala supaya mengejutkan manusia. Kemudian ditiuplah. Tak tahulah macam mana bunyinya. Ya, cuma saya rasa macam itulah biasa orang tiup, ya. Apabila tiup itu mengejutkan manusia. Cakrawala, bintang-bintang yang berada di atas langit sana berguguran jatuh. Wa izal kawakibun tasarat, bila mana bintang-bintang ini berguguran jatuh, bintang yang tak pernah jatuh. Orang tua kata tahik bintang, tapi bintang sendiri tak pernah jatuh pun tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, Mufti wilayah telefon dia sebenarnya nak jemput saya pergi ke Turki sekali lagi bulan 12 ni, 1 hari bulan 12. Sesiapa yang nak pergi bersama Datuk Mufti Dr. Zikri Al-Bakri, ya, bolehlah bersama-sama kita pergi terus kan. Saya cakap pada kawan saya, ini package dan the best of package. Macam mana? Pergi dengan ulama. Kalau kita belum musafir pun, kita kena ada orang soleh tuan-tuan sekalian. Jadi kalau nak pergi, bolehlah pergi bersama saya, dia dan keluarga dia. Jadi siapa nak pergi 1 bulan 12, cadangkan duit 5,500 package daripada Kala'i terus ke Turki, tak ada transit mana-mana. Kalau saya nak pergilah, kebetulan dia telefon, saya cakap sikit, cakap. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israfil supaya tiupkan sangkakala dan mengejutkan sekalian makhluk. Makhluk ini termasuklah binatang. Binatang di dalam hutan tersebut, maka tuan-tuan sekalian, bercekelaru lagi semua sekali. Dan binatang-binatang, ikan-ikan dalam laut sekarang lopak situ, lopak sini. Jin-jin semua sekali melari tak tahulah ke mana-mana tuan-tuan sekalian. Manusia tengok alam ni huyu hayang. Wa taranna sasukara, kamu tengok manusia ni huyu hayang mabuk. Wa ma hum bisukara, mereka itu bukannya mabuk, bukannya gila, walakinna azaballahi syadid, tetapi kiamat azab Allah adalah dahsyat sekali, kata Allah Ta'ala. Inilah. Jadi mengejutkan segala makhluk. Maka meniup ia, yakni Israfil lagi, maka berkata ia di dalam tiup itu,
hai sekalian, hai segala arwah yang pinjaman, keluar olehmu dengan suruh Allah Ta'ala. Tiup kali kedua ini ialah tiup untuk mematikan manusia, mematikan segala makhluk, mematikan jin-jin, malaikat-malaikat, binatang-binatang, cacing-cacing, ikan-ikan di laut, semuanya mati bila mana Allah Ta'ala suruh tiup kali tiupan yang kedua, iaitulah memusnahkan, mematikan seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah, Masya Allah. Cuma saya nak sebut sekian. Sebelum daripada matinya manusia, sebelum daripada berlakunya kiamat, Allah Ta'ala telah mematikan para alim ulama. Allah Ta'ala telah mematikan orang saleh. Allah Ta'ala akan mematikan orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala akan hantarkan satu angin. Angin ini akan matikan seluruh mati. Mati habis, sekarang ulama-ulama dunia sudah tidak ada lagi. Orang saleh tidak lagi. Pada masa itu masjid cantik tapi tak ada orang semayang. Surau yang cantik tidak ada orang semayang. Surau masjid yang cantik tidak ada orang mengajar. Nak mengajar macam mana? Ulama dah mati. Maka manusia semakin sesat, maka manusia hidup dalam kesesatan dan berlaku dah kiamat atasnya. Jadi dalam keadaan manusia huru-hara, manusia dalam kebingungan tersebut, Allah Subhanahu Wa Ta'ala arahkan kepada malaikat Israfil supaya tiupkan sangkakala. Bila mana tiup, maka bergugurlah bintang-bintang di langit tersebut jatuh di atas muka bumi. Air laut akan melimpah naik semua sekali, dan bumi digulungkan oleh Allah. Kemudian bukit bukau akan terbang dan bertempur antara satu sama lain di atas langit sana. Maka manusia pada masa itu matilah semuanya. Lalu dikatakan, yang mereka Israfil dikatakan, hai segala arwah, keluarlah kamu dengan suruhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mati semua. Ikan-ikan dalam laut pun makhluk Allah Ta'ala juga mati semua. Binatang-binatang dalam hutan, gajah, goh-goh, apa dia? Goh-goh tu gajah, mati. Harimau selatan, luaskan kuasamu, mati juga. Nak luas macam mana kalah dah. Jadi, dan manusia termasuk jin-jin tu sekian mati habis. Dan juga termasuk malaikat-malaikat semuanya mati. Ini kisahnya. Kemudian keluarlah kamu dengan suruh Allah Ta'ala, maka terkejut ia dan mati segala ahli langit dan ahli bumi. Mati semua. Yang berada atas langit sana siapa dia? Iaitulah malaikat-malaikat yang bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang rukuk, yang sujud, yang tak pernah bangun pun bila mana sujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pun tuan-tuan sekalian dimatikan oleh Allah. Malaikat orang yang dikenaki oleh Allah, kecuali ada juga beberapa makhluk yang Allah Ta'ala tak matikan mereka. Ada juga. Dan dikatakan orang bermula mereka itu segala syuhada. Kata setengah ulama, yang tak mati itu ialah para syuhada. Macam mana tak mati? Padahal dia ada syuhada dah. Masuk-masuk mana tu sekarang? Maka bahawasanya mereka hidup di sisi Tuhan mereka itu seperti firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan jangan kamu kata bagi orang yang mati di dalam perang sabil itu mati, tetapi hidup ia di sisi Tuhan mereka itu hingga akhir hayat. Jadi sekian ayat ini menyatakan bahawasanya orang yang mati syahid sebenarnya hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim, bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Jadi orang inilah kata setengah ulama yang tak mati itu ialah para syuhada. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala kaitkan, jangan kamu kata orang yang mati fisabilillah itu mati, bahkan ahya, mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka. Jadilah pandangan ulama yang separuhnya setengahnya menyatakan bahawasanya mereka inilah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mereka itu tidak mati. Dan tersebut dalam khabar bahawasanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan ia Allah akan orang mati syahid dengan 5 karamah. Karamah ni maknanya 5 kemuliaan yang tiada memuliakan ia akan seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memuliakan seorang tersebut kecuali para orang-orang yang mati syahid, sehingga kata Nabi, maka tiada aku sekalipun aku tidak ada kemuliaan lebih daripada mati syahid. Masya-Allah, tasbih. Kita sekian tak terlitah pun kita nak mati syahid, betul tak? Tak terlitah pun mati syahid. Tuan-tuan sekalian, bagaimana orang berjuang fi sabilillah, antaranya Falastiniyin, orang-orang Palestin. Mereka daripada kecil dah kita sekalian, umur 10 tahun dah tahu dah apa makna jihad. Mereka umur 10 tahun dah niat dah untuk mati syahid, untuk mempertahankan negara mereka Palestin ini dan Masjid Aqsa. Mereka dah berazam, tuan sekalian. Anak-anak muda kita umur 18, umur 21, tuan sekalian, masih lagi tak tahu apa, jangan kata nak mati syahid, semayang pun tidak. Masya Allah. Jadi orang Arab di Palestin khususnya, bahkan ibu-ibu mereka yang mengandung mengharapkan kelahiran ini anak lelaki, anak jantan, anak kekuatan, nak memiliki senjata, umurnya 10 tahun, umur 15 terus masuk Al-Qassam, lawan, tetap lawan. Inilah teruskan kekuatan. Ya. Jadi kita ni teruskan, kita tahu kemuliaan mati syahid, sehingga kan disebut oleh Nabi SAW, mati syahid ini ada 5 kelebihan yang tidak ada pada aku sendiri pun tidak ada seperti ini. Masya Allah, teruskan. Kita kena ada niat atas sekian mati syahid ni. Tapi atas sekian mati syahid, ya Allah, Allah Ta'ala muliakan semua. Di dunia ini telah mendapat tomohan, cercaan, fitnah dan sebagainya. Seorang pemimpin ikhwal muslimin, bila mana hakimnya tanya dia kata, wahai Tuan Hakim, sebelum daripada kamu nak tanya aku nak tanya engkau, kalau aku ni digantung, memang itu cita-citaku. Tengok tuan sekalian, orang hebat Allah Subhanahu wa taala, cita-cita dia mati syahid. Kerana mati syahid ini mulia si Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan sekalian, kalau tak mati syahid pun mati juga. Lebih baik kita berazam, lebih baik kita niat dalam hati kita ni nak mati syahid. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala muliakan orang mati syahid. Bahkan Allah Ta'ala sebut, jangan kamu kata orang yang mati dalam medan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala amwata, mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka diberezekikan oleh Tuhan mereka. Jadi Allah Ta'ala menamakan mereka hidup. Sekian berkatanya pemimpin ikhwan muslimin, andai kata kamu nak gantung aku reda, kerana itulah tuntutan aku dan cita-citaku. Dan bagaimana kamu nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tenganga hakim itu sekian. Rupa-rupanya nak gantung pun tak takut orang beriman. Orang hebat dengan imannya, hebat dengan pegangannya, dia kata saya sudah mubayyah, tak setia dengan jemaah Islam ikhwal muslimin. Andai kata kamu gantung aku pun, aku reda dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala, dan ini cita-citaku. Dan bagaimana kamu nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tuan-tuan sekian, kata-kata ni melemahkan seteru Allah dan musuh-musuh Allah taala. Jadilah kehebatan, ya. Orang yang mati syahid ada cita-cita nak mati syahid. Baik, kita tengok apa kelebihannya. Salah suatu daripada 5 perkara ini, bahwasanya segala arwah anbiya mengambil akan dia oleh malaikat maut, dan aku seperti demikian itu pula. Dan segala arwah orang yang mati syahid itu diambil akan dia oleh Allah. Allah Ta'ala mulia, kata saya. Bagaimana? Iaitulah arwah ataupun roh-roh orang mati syahid ini
diambil oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nak dibandingkan para nabi-nabi alaihi salatu wassalam, malakul maut ataupun Israel yang mengambil nyawa ataupun roh pada nabi-nabi tersebut. Tapi orang mati syahid, Allah Ta'ala muliakan mereka. Allah Ta'ala sendiri yang cabut nyawa mereka. Tuan-tuan sekalian, ini hebat tuan-tuan sekalian. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Sebab itulah orang yang ada iman, dia nak sangat mati syahid. Dia nak Allah Ta'ala muliakan dia. Sebab apa? Kalau kita tak mati syahid, mati juga. Mati tua, mati jantung, mati darah tinggi, mati kecil manis, kecil masak, macam-macam. Ya, lebih baik mati syahid daripada mati biasa. Dan keduanya, segala anbiya dimandi akan mereka itu. Kemudian daripada mati mereka itu, dan aku pun seperti mereka itu jua. Dan yang syahid, dan yang syahid itu tiada mandi akan mereka itu. Orang yang mati syahid itu antara kelebihannya, iaitulah bila mana mati tak perlu dimandikan, dikebumikan dengan darah tersebut, supaya dia bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan darah ini, keluarnya terpeciknya darah ini menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berperang ini kerana meninggikan kalimahmu, aku meninggikan memperjuangkan agamamu ya Allah. Ini tandanya aku ini perjuangkan, darah ini melecur dan keluar daripada tubuh badanku. Masya Allah, menjadi saksi di atasnya. Adapun para nabi-nabi, dia mati tetapi kena dimandikan juga. Kena mandikan juga. Orang mati syahid tak payah dimandikan. Ini kehebatan orang mati syahid. Begitu Nabi sebut atas dia. Baik. Dan yang ketiga, bahawa anbiya itu dikapan akan mereka itu, dan aku pun seperti demikian itu juga. Dan syahid itu tiada dikapan akan mereka itu, dan murad daripada tiada dikapan akan dia itu, yakni tiada dikapan dengan kain yang lain, hanya dikapan dengan kain yang ia pakai berbuat perang itu jua. Maka cukup, jika cukup, dan jika tiada ditamamkan dengan kain yang lain. Begitu juga kata Nabi, antara kehebatannya, para nabi-nabi ini bila mana dia mati, dia akan dikafankan. Termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam kena kafankan dia. Adapun orang yang mati syahid tak perlu dikafankan. Maknanya disemayangkan, kemudian tak payah mandi dan tak payah kafankan, dengan jubah ataupun dengan pakaian askar itulah akan dimasukkan dalam kubur, tuan-tuan sekalian. Tak perlu kita kafankan dengan kain putih, tak perlu. Ini kehebatan orang yang mati syahid. Maksud daripada tidak dikafankan tersebut ialah memadai kita gunakan pakaian dia buat berperang tersebut untuk dikebumikan mayat orang mati syahid. Kalau tak cukup, ambillah kain lain. Tak perlu kain kapan, kain lain untuk dikapankan ataupun untuk dibungkus ya, si mayat orang mati syahid itu sekian. Ini di antara kehebatan. Ada pun para nabi, termasuk Nabi Muhammad itu sendiri bila mana mati kena kapankan. Tapi orang mati syahid tak perlu kapankan. Inilah tuan-tuan sekian, ya, kehebatan. Sebab itulah kita teruskan dia. Kalaulah orang Palestin tu minta tolong, orang Palestin tu minta derma, tuan-tuan sekian, dan kita tahulah ada gerakan-gerakan NGO yang menyampaikan sedekah ini untuk orang Arab Palestin yang berjuang, khususnya Al-Qassam, tuan-tuan sekian. Selalulah bantuan. Sebab tuan-tuan sekian, orang yang mati syahid ini, di mereka itu layak untuk memberi syafaat. Disebutlah satu hadis, yashfa'un nasa yawmal qiyamah salasah, akan memberi syafaat, orang beri syafaat di hari kelak ialah 3 golongan. Pertama sekali al-anbiya, para nabi-nabi. Summa syuhada, itu para syuhada orang mati syahid,
yang kita al-ulama, iaitu ulama. Jadi sekian orang mati syahid ni hebat dia. Kalau kita derma tu sekian dia kata orang Malaysia. Orang Malaysia pula orang Johor. Orang Johor pula orang Johor Bahru. Orang Johor pula orang Taman Daya. Orang Taman Daya pula orang yang selalu datang Masjid Hidayah. Walaupun dia sokong Harimau Selatan tak apa. Sebab apa? Sebab dia derma kepada orang yang berjuang menahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Anda kita nak tertasliah. Jadi hendaklah kita tertasliah ya, bercita-cita untuk mati syahid, sebab orang mati syahid ini lebih mulia daripada Nabi, kata Nabi. Dan keempat, bahawa segala anbiya dinamakan akan mereka itu mati, dan aku seperti demikian itu juga. Dikatakan Muhammad mati, Muhammad AS, dan segala syahid di hidup tiada dinamakan mati, tetapi dikatakan hidup. Begitu sekian hebatnya para mati syahid ini. Adapun kalau nabi-nabi, maka nabi-nabi ini semuanya dikatakan kalimah mati. Telah matilah Nabi Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu melainkan rasul, telah berlalulah, makna telah matilah rasul-rasul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para nabi mati, disebutkan mati, Muhammad mati. Ataupun kita nak beradat Nabi Muhammad, katakan wafat. Nabi Muhammad wafat, para syuhada tidak dinamakan mati. Sebab kita sebut ayat tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu berkata kepada orang mati syahid ini dengan kalimah mati, bahkan mereka itu hidup, bal ahya, mereka itu hidup, sedangkan mereka itu diberikan rezeki dari sisi Tuhan mereka. Ini sekian kalimah ini Allah Ta'ala menamakan orang mati syahid ini adalah orang-orang yang hidup, bukan orang mati. Ini kehebatan tersebut. Dan kelima kata dia, bahawa anbiya memberi syafaat mereka itu pada hari kiamat, dan aku seperti demikian itu juga. Dan syahid itu memberi syafaat mereka itu pada tiap-tiap hari hingga sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itulah saya kata teruskan ya. Kalau boleh kita bantu orang Palestin, sebab orang Palestin itu sekian sah, dia berjuang menentang Yahudi. Orang Yahudi ini Allah Ta'ala sebut berkali-kali dalam Al-Quran. Bahkan dalam surah Fatihah yang kita sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan di kalangan orang yang dimurkai alaihim wahai Tuhan, dan orang sesat. Mengikut kata mufassirin, maghdub ini maknanya orang yang dimurkai siapa dia? Orang-orang Yahudi. Dan waladdallin, orang sesat tersebut adalah orang Kristian. Jadi maknanya dalam Quran ni pun, dalam surah Fatihah yang kita baca tiap-tiap hari ni, dalam semayang kita disebut tentang perangai orang Yahudi atau teruknya orang Yahudi. Jadi mereka ni serang Palestin, Palestin mempertahankan negara dia, maka terus yang kita wajib bantu Palestin. Mudah-mudahan kalau dia mati, ya, dia akan syafaatkan kita, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mati ya Allah, tetapi orang Malaysia telah infakkan hartanya, pakaiannya, duitnya kepada anak aku ya Allah, kepada isteriku ya Allah, sehingga anak-anakku ni besar, isteriku boleh membela anak-anaknya ya Allah. Aku syafaatkan ni seluruh yang duduk atas masjid hari ni. Oh, masjid dah. Ya. Syafaatkan supaya mereka masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, kita nak buat ibadat, saya rasakan tak layak kita masuk syurga. Mungkin tuan-tuan sekalian, timbangan kita ni banyak sebelah jahat, sikit saja sebelah kebaikan, sikit. Marinya para syuhada, ya Allah, aku syafaatkan orang ni masuk syurgaku. Sebab nama-nama yang kita setara atau sekarang yang kita belanja ini untuk fisabilillah, untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk membiayai dan kita ni menyokong perjuangan Al-Qassam, tetapi sekian nama ini akan diberikan oleh para syuhada yang mati syahid. Kita tengok Anwar bin Husain Al-Jabali, ada juga masuk.
Tuan-tuan sekian. Jadi itulah ya, kalau kita boleh tuan-tuan tolong sikit. Insya-Allah ya. Dan memang tuan-tuan sekian, Yahudi ni walaupun dia berundur, walaupun dia berhenti sekejap, dia berhenti sekejap je, kemudian seram balik. Percayalah. Kita kalau kita nak masuk syurga tu sekian dengan semayang kita, dengan puasa kita, insya-Allah bolehlah. Tapi sekian macam mana kita nak, boleh ke tidak tu? Mungkin tak dapat tuan-tuan sekalian, sebab amalan kita sedikit benar. Kalau nak bandingkan orang zaman dahulu, malamnya dia tidak tidur, dia qiyamul lail. Siang harinya dia berjihad dalam keadaan dia berpuasa, tuan-tuan sekalian. Masya-Allah. Jadi kita katakan lebih hebat mereka daripada kita. Tapi kita tu sekian, sembahyang ala kadar, puasa ala kadar. Ada satu kisah seorang wanita yang cantik jelita, yang cantik sungguh. Dia kata sesiapa dia nak kahwin dengan dia, dia bagi 3 syarat. Kalau orang puan sini pun boleh kat buat syarat ni, bagus juga. Syarat ni sangat bagus. Dia nak orang pertama sekali lelaki tiap-tiap hari boleh khatam Al-Quran. Oh, hebat. Boleh, kita boleh. Boleh orang lelaki khatam Al-Quran tiap hari. Yang kedua, orang puasa setahun, tak pernah berbuka setahun. Yang kedua. Yang ketiga, qiyamul lail tiap-tiap malam. Masya-Allah, tuan-tuan sekalian, hebat semua lelaki seperti ni ya. Maka ramai-ramai ni dia jelita, cantik macam Nelofa. Kenal? Kenal? Tak kenal, pendek umur. Tuan-tuan sekalian, ramai-ramai dia jejaka ni tak berani semua, kau cari seorang. Saya akhir sekali dia pun kahwin lah. Dia tengok sambil tengok dia. Ya. Kemudian tuan-tuan sekalian, lepas seminggu, lepas seminggu, cukup sebulan. Semayang tidak, puasa tidak, baca Quran tidak. Dia nak dakwa balik. Ini tak boleh jadi, ini diktator namanya. Maka dia pergi jumpa hakim balik. Ya Tuan Hakim, saya nak minta pasah lah. Sebab suami saya ni telah memungkiri perjanjian pertama sekali saya nak kahwin dengan dia. Kata hakim, apa janji kau? Apa janji? Apa perjanjian? Katanya saya nak seorang lelaki yang qiyamul lail setiap malam, tapi hafaz tak ada. Yang kedua, selalu puasa tiap-tiap hari. Tak ada juga, puasa makan je. Nasi Arab, nasi mandi, nasi Arab. Ya. Asyik jumpa kedai, makan je. Yang ketiganya, baca Quran tiap-tiap hari, khatam Al-Quran. Katanya Tuan Hakim, kau dah faham? Adakah kau buat berjanji demikian? Ya Tuan Hakim. Habis itu apa kena jawab? Hari ni kau puasa? Tak. Malah tadi kau qiyamul lail? Tak. Hari ni kau baca Quran? Tak. La ilaha illallah. Kau dah mungkiri janji ni. Apa kena jawab? Kata dia, adapun puasa tersebut, saya telah puasa setahun. Baik, macam mana hari ni kau tak puasa? Kata dia, sesungguhnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang puasa sebulan Ramadan dan diikuti separuh 6 hari, seolah-olahnya dia puasa setahun, dan saya telah buat. Allah, ini sudah bagus. Katanya tu hakim. Baik, bagaimana pula dengan qiyamul lail? Qiyamul lail ni kata, sesungguhnya sabda Nabi SAW, barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olahnya dia sembahyang separuh malam. Dan barang siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah, seolah-olahnya dia sembahyang seluruh malam tersebut. Jadi saya dah sembahyang. Tiap-tiap hari saya pergi sembahyang jemaah dia. Masjid dekat rumah saya, isyak, subuh saya tak pernah tinggal. Kau ni betul lah. Ya? Macam mana kau dah suami kau? Katanya hakim. Apa dia yang ketiga? Quran tersebut disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca qul huwallah 3 kali, seolah-olah dia khatam Quran tiap-tiap hari saya baca qul huwallah. Katanya hakim, hei saudari, suami kau orang soleh, baik orangnya, balik. Jadi tuan sekian, terlepas orang ni temberang punya orang.
Tapi betul tu sekian terbiran dia. Ya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi kalau perempuan nak syarat begitu, terima syarat dia, cakap hadis Nabi sebut itu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, yang kelimanya ialah di mana Rasulullah SAW sebut orang yang memberi syafaat di akhirat kelak di kalangan nabi-nabi nak bersyafaat di hari akhirat. Adapun para syuhada yang orang mati syahid itu tiap-tiap hari dia akan bagi syafaat. Maknanya masa di dalam kubur tu dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, sianung besianung dia telah membantu keluargaku, maka aku syafaatkan dia sampai kiamat. Orang ni pula tuan-tuan sekalian, ya Allah Akbar. Sampai hari kiamat. Sampai ke hari kiamat dia bersyafaat kepada kita tu. Tak beruntung kita. Sembahyang lewat. Mari belajar pun duduk kat tiang je. Kadang-kadang tidur. Ya, bukan fokus sangat pun tidur. Bukan orang sini saya sebut orang lain. Ya. Jadi tuan sekalian, maknanya kadang-kadang ibadat kita kurang je. Dengan sebab kita infak fi sabilillah, para syuhada syafaatkan kita. Ya. Baik. Dan dikatakan pada malaikat orang yang dikehendaki yang tidak mati dengan sangkakala yang pertama itu, yakni tinggal 12 orang. Kecuali disebut mati semua makhluk kecuali beberapa golongan sahaja. Siapa dia? Kita sambung 2 minggu akan datang. Wallahu a'lam. Ya. Barulah kita ada kesinambungan. Jadi insya-Allah kita sambung lagi. Siapa yang belum mati tadi kita syahid, ni ada lagi terus ya. Kita akan sambung pada minggu akan datang. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allim ta'wil. Ja'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.